Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam kepada anda semua yang sedang menonton saya dalam sesi Marketing Power. Apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang dah komen. Saya perhati banyak yang dah komen dan terima kasih juga kepada anda yang dah share dengan rakan-rakan, dah tag rakan-rakan. Tuan perempuan, itu adalah satu perbuatan yang sangat-sangat baik. Kalau kita nak buat baik ni, kadang-kadang tak perlu kita nak bagi duit. Kadang-kadang kita share live yang memberi ilmu pun sebenarnya adalah satu tindakan yang sangat-sangat mulia. Sangat-sangat baik. Tahniah kepada anda lagi sekali. Berapa ramai antara anda yang sihat dan ready malam ni untuk kita mulakan. Dan saya juga nak ucapkan tahniah juga kepada anda yang mungkin berada dalam kelas saya pagi ni sehingga petang dalam workshop kuasai sosial media. Tahniah kepada anda. Siapa antara anda yang bersama-sama dengan saya hari ini dalam program workshop kuasai sosial media? Ada tak antara anda? Okey, kepada anda yang mungkin baru melihat wajah saya dan belum mengenali saya Ras Muhammad. Saya merupakan timbalan naib Presiden Kanan Richworks International. Dan malam ni tajuk dia sangat-sangat sebenarnya in trend adalah tentang tips tingkatkan keyakinan diri semasa buat Facebook Live. Dia tak kisah sebenarnya Facebook Live ke, Instagram Live ke, TikTok Live ke, dia tak kisah. Jadi saya ada beberapa tips nak kongsikan dengan anda dan saya nak cerita sikit. Even saya sendiri pun tuan-tuan perempuan mula buat live few years ago, many years ago. Saya rasa tahun 2015, 2016 kita mula buat live. Alhamdulillah saya juga melalui proses banyak improvement yang saya sendiri sedang belajar. Even masih sekarang pun masih lagi tengah belajar. Ada banyak benda yang saya nak belajar dan malam ni insya-Allah saya akan kongsikan dengan tuan-tuan perempuan ada 7 tips bagaimana nak tingkatkan keyakinan diri semasa buat social media live. Live tu sama ada anda buat dekat Instagram ke, dekat Bigo pun boleh juga sebenarnya. Dekat Bigo ke, dekat Twitter ke, dekat Facebook especially. Alright? So jadi beberapa ramai antara anda yang dah ready untuk kita mula kongsikan konten-konten kita malam ni. Tapi saya nak ulang lagi sekali kepada anda yang masih lagi belum bersama-sama Datuk Wira dalam sesi Richwork Bootcamp dan malam ni merupakan malam ke-6. Saya sarankan kepada tuan-tuan perempuan untuk daftarkan diri anda ataupun sertai Telegram, tim mungkin boleh tunjuk, sertai Telegram Azizan Osman Official. Okey, dan tim kami dah share dengan anda link. Program ni tuan-tuan perempuan jangan takut, jangan cemas, adalah percuma 100%. Okey? Dan ada 12 kunci kejayaan dalam perniagaan, dalam diri dan berbagai-bagai lagi. Contohnya semalam, kunci apa semalam? Kunci bukan kunci cari jodoh. Semalam adalah kunci memilih produk. No, semalam ada kunci. Sesuatu kunci semalam. Jadi beberapa ramai antara anda yang sebenarnya dah bersama-sama dengan kami sepanjang 6 malam. Okey? 6 malam. Malam ni malam ke-6. Kita akan pancarkan di sosial media selama setengah jam dan tepat jam 9 malam kita akan cut off the live and then kita akan fokus di dalam Zoom. Jadi pada anda yang belum lagi register, belum lagi bersama-sama kami, anda boleh sertai Telegram Azizan Osman Official. Alright. So, saya dah ready untuk saya kongsikan dengan anda. Cuma saya nak tanya berapa ramai antara anda yang dah ready? Jangan risau, saya tak hang. Telefon anda pun tak hang sebenarnya. Saya baca sekejap tadi anda punya komen. Alright. So kalau anda dah ready, jom kita mulakan. Saya nak kongsikan dengan anda sedikit slide. Okey, sedikit slide untuk anda lebih memahami. Kalau anda ada sempat nak tulis, nak catat, anda boleh catat dan tulis. Tapi kalau tak sempat, anda nak screenshot pun tak ada masalah. Baik, kita kongsikan dengan anda slide yang pertama. Jom. Okey, ini merupakan sesi saya kongsikan dengan anda tip tingkatkan keyakinan diri untuk buat Facebook Live. Siapa antara anda yang sebenarnya mempunyai ketakutan ataupun mempunyai halangan untuk membuat live ataupun untuk perform live di sosial media? Siapa yang ada situasi ataupun ada masalah macam tu? Siapa yang macam tu? Yang takut, yang risau, yang tak pernah buat lagi lah, senang cerita tak pernah buat lagi live. Siapa macam tu? Okey, insya-Allah tip yang saya kongsikan ni akan membantu anda untuk mula buat live. Tuan-tuan dan puan, live adalah sangat-sangat powerful
dia akan reach out more people berbanding dengan normal posting. Ini tip dia tuan-tuan perempuan. Dan dah ramai dah anak didik kita yang dah berjaya bila buat live, berjaya untuk bagi diri mereka orang nampak dengan lebih jelas. Okey, ada yang cakap bila nak tekan je button live tu, dah panik dah. Okey, dah buat 4 hari. Tahniah pada Siti Fatimah Fatin. Wow. Siapa yang dah mula buat live? Bila anda bersama-sama dalam program kami dan anda dah mula buat live. Berapa antara anda? Sebenarnya dalam workshop kuasai sosial media pun memang saya ajar ada 13 jenis live yang anda boleh perform. Tapi hari ni kita tak nak cerita tentang cara buat live. Kita nak cerita tentang tips tingkatkan keyakinan diri semasa buat live. Okey, tahniah juga pada Ika Abdul Wahab. Okey, dah 4 hari berturut-turut. Inur Natasha, tahniah pada anda. Baik, saya nak kongsikan tip yang pertama. Jom tim kita kongsikan tip yang pertama. Tip yang pertama adalah latih bercakap depan cermin sebelum buat live. Ini PA perangai saya tuan-tuan perempuan. Dan saya percaya ramai juga antara anda yang memang suka tengok cermin. Okey, bukannya kita nak tengok cermin untuk cermin diri kita dulu. Tak, memang kita dah bagus dah insya-Allah. Rupa pun elok-elok je semua. Kita praktis bercakap depan cermin untuk kita betulkan body language kita, lenggok percakapan kita, kan? Sebab kadang-kadang bila kita bercakap dengan orang sebelah ataupun mungkin pasangan kita, mungkin kita tak dapat lihat diri kita bila bercakap tu macam mana. Ini adalah untuk naikkan keyakinan tuan-tuan perempuan. Cara rambut kita nak kena betulkan, mungkin kita nak kena put some makeup, you know. Jadi tengok, guna cermin untuk latih diri anda buat live. Ini tip yang memang saya sendiri buat. Yang bila saya kongsikan dengan tuan-tuan perempuan ni, saya tak kongsikan daripada buku. Saya kongsikan daripada pengalaman saya sendiri. Dulu masanya saya kurang keyakinan, saya menggunakan cermin untuk naik ataupun tingkatkan keyakinan saya. Okey? Baik. Itu tip nombor 1. Siapa yang ada cermin kat rumah, malam ni dah boleh start dah bercakap dengan cermin. Dengan niat anda nak praktis untuk buat live. Salah pun tak apa, betul pun lagi bagus. Okey? Bercakap dengan cermin. Cara kita lontarkan suara, cara kita senyum, cara kita pandang kamera dan sebagainya. Boleh? Alright, itu tip nombor 1. Tip nombor 2. Okey, tip nombor 2. Buat outline ataupun nota ataupun poin-poin penting kita tulis supaya kita boleh ingat. Sebab kita ni tuan-tuan perempuan ada banyak gangguan dalam hidup, betul tak? Ada banyak gangguan dalam hidup kita. Jadi distraction tu mengganggu kita punya fokus. Jadi bila kita ada point, walaupun kita terganggu, kita boleh balik kepada point-point tersebut. Saya pernah kongsikan dalam live saya sebelum ni, kalau ikutkan dulu saya nak bercakap dengan wanita pun saya malu. Saya pernah ada satu accident masa saya muda-muda dulu, nak first time nak telefon, nak bercakap dengan gadis idaman waktu tu lah. Okay, apa saya buat? Saya tulis siap-siap poin yang saya cakap dan benda tu sangat-sangat membantu. Okey, sangat-sangat membantu. Bagi 2-3 poin kita nak cakap pasal apa hari ni. Kita nak kupas tentang isu semasa, kita nak kupas tentang produk kita nak kongsikan tentang pengalaman kita. Kepada anda yang sebenarnya dalam program bootcamp yang di-run by Datuk Wira, anda dapat poin, sebenarnya anda boleh buat live balik menggunakan poin-poin tersebut. Pada anda yang mungkin dalam program saya, workshop kuasai sosial media, anda mungkin terus boleh ambil poin dan terus boleh buat live share. Satu malam, 1 poin. Satu malam, 1 poin. Dan live tu tuan-tuan perempuan tak perlu panjang pun sebenarnya. Anda boleh buat 7 minit, anda boleh buat 10 minit, anda boleh buat 15 minit. Makin lama, makin panjang sebab confidence dah makin naik. Alright? So siapa nak buat notes dan lepas ni nak ada poin-poin penting anda nak letak dekat depan dan anda nak follow. Siapa nak macam tu? Okey, baik. Itu adalah poin nombor 2. Poin nombor 3 tuan-tuan perempuan. Poin nombor 3 adalah guna bahasa dan intonasi yang santai. Tuan-tuan perempuan kena ingat, kita bukan baca berita. Kita bukan baca berita yang mesti ada tone dan juga pronunciation, sebutan yang memang dah ditetapkan standard SOP dia macam tu. Kita boleh menggunakan tone-tone yang lebih santai mengikut gaya bahasa masing-masing. Kalau anda sebenarnya orang Kelantan dan sebenarnya nak berdialek bahasa Kelantan, tak ada masalah. Sebab kita memang banyak kali kita tengok ada orang menggunakan dialek-dialek negeri, tak ada masalah. Cuma tuan-tuan perempuan ingat pesan saya ni, jangan menggunakan bahasa kasar dan biadab.
dalam ataupun semasa anda buat live. Cuba kawal perasaan anda untuk menggunakan bahasa-bahasa kasar. Mungkin anda boleh komen apakah bahasa-bahasa kasar tu contohnya. Contohnya anda mencarut lah. Contohnya anda sentuh tentang isu politik, isu sensitif tentang perkauman dan sebagainya. Elakkan. Gunakan bahasa-bahasa sempoi. Dan kalau boleh, elakkan jugalah menggunakan perkataan-perkataan macam contoh gua, lu, ataupun dan sebagainya. Okey? Hebatnya doh. Cuba elakkan. Walaupun santai, dia mestilah masih lagi kena sopan dan mengikut adab tata tercela kita sebagai seorang manusia. Sebab diri kita melambangkan brand kita, tuan-tuan perempuan. Diri kita melambangkan brand kita. Okey, siapa belajar sesuatu? Poin nombor 3. You guys okay? Faham? Jelas? Jelas? Boleh saya move on? Perasaan malu, macam mana nak buang? Okey, buang je, ambil buang je perasaan malu. Okey, tuan-tuan perempuan, kadang-kadang ni bila kita malu Puan Emma, kenapa kita malu? Sebab kita terlalu fikir pada respon ataupun pandangan orang lain. Kita terlalu fokus kepada pandangan dan juga respon orang lain. Kita takut orang komen kita. Alright? So, cara saya kalau saya malu, saya belajar ataupun saya fokus kepada konten yang saya nak sampaikan. Bila kita faham dengan konten yang kita nak sampaikan, dia akan bina keyakinan dalam diri kita. You jelas tak? Kalau you sebenarnya tak confident dengan konten you, you akan malulah. You akan tak ada confident tu. That's why you kena study dan buat pembacaan tentang konten yang you nak sampaikan. Boleh? Baik. Nombor 4 adalah, poin nombor 4 adalah, sekejap. Abaikan berapa viewers semasa live. Ini adalah satu benda yang saya percaya semua orang bagi fokus. Okay. Kalau kita lah contoh macam saya buat live lah. Kalau kita tengok view tu sikit, kita pun hilang confidentnya. Okay. Kalau view tinggi, kita bersemangat. Tapi kita lupa bahawasanya in order for us to get the view yang tinggi, kita dulu mesti bertindak seolah-olah ada view yang tinggi. Jadi tak perlu tengok dekat view, fokus pada kamera. Senyum, ceria. Orang suka tengok live-live yang ceria, senyum dan kelakar. Jelas tak? Abaikan. Tak payah tengok berapa view tu. Lama-lama dia akan meningkat, tuan-tuan perempuan. Lama-lama dia akan meningkat sebab kita bina fan kita sendiri. Bukan semua orang diminati, bukan semua orang disukai, bukan semua orang dibenci. Jelas tak? Kalau kita lah contoh ambil anugerah bintang popular lah. Daripada ramai-ramai, tak semua orang pilih orang yang sama. Mesti dia akan pilih orang yang berbeza. Sama juga macam kita, tuan-tuan perempuan. Bila kita buat live, akan ada orang yang suka kita, akan ada orang yang tak suka kita. So, it's okay. Kita fokus pada kamera, kita fokus pada konten yang kita nak sampaikan. Boleh? Apa ramai yang boleh fokus pada kamera lepas ni? Like you really tengok kamera, really tengok you punya phone, kamera phone you, really fokus. Sebab itulah tuan-tuan perempuan, bila saya sendiri bila buat live, saya suka tengok phone yang selfie. Bila orang pegang untuk kita, dia akan tengok daripada kamera belakang, betul tak? Tapi bila kita buat live seorang-seorang, kita beli standing, kita beli selfie stick, kita duduk dan kita letak kamera kita dan kita pandang muka kita masa kita buat live. Dia akan buatkan kita rasa lebih confident. Dan dia berbalik-balik pada tip nombor 1 tadi apa? Kita praktis dengan cermin masa kita buat untuk kita buat live. Kita bercakap dengan cermin. Sama juga bila anda tengok selfie, ada umpama macam bercakap dengan cermin je. Anda tidak akan rasa malu. Percayalah cakap saya. Boleh? Emma Arisha, you patut try. You jangan lupa untuk try. Sebab this is so powerful. Sangat-sangat powerful. Okay, next. Next adalah jangan lupa untuk senyum dan berinteraksi dengan ataupun pada mereka yang komen. Contoh macam saya sebut tadi. Hai Nuraini Farhana. Okay. Alhamdulillah Hafizah, Yahya, you dah belajar buat live. Tahniah untuk you. Good job, anda kaya dan berjaya. Yes. Hara French, latih bercakap depan cermin sebelum buat. Good job. Come on, komen lagi. Alright, Muhammad Azan. Yakin boleh insyaAllah. Saya nak tuan-tuan perempuan yang tengok live saya ni, kejap lagi you buat live. You mula buat live. Saya dah cakap dah, kadang-kadang nak buat live tak perlu bercakap pun. Alright, saya tunjukkan kejap lagi bukti dia, anda nak buat live tak perlu bercakap pun. Baik, so pastikan anda senyum,
pastikan anda gembira, pastikan anda enjoy, pastikan anda ada face, interaksi anda dengan kamera mestilah ada. Kita tak boleh nak pandang benda lain. Kita kena fokus dengan apa kita buat. Okay? Macam saya sekarang tengah pandang kamera, umpama saya memandang anda, terus ke hati anda. Itu contoh dia. Daripada mata, terus ke hati anda. Okay? Baik. So far jelas? Semua orang jelas? InsyaAllah boleh? Alright, Era suka buat live dah edited. Sebenarnya buat live ni tuan-tuan perempuan, is actually editing. Bila makin lama orang makin engage dengan you ada pengikut you sendiri, nanti tak buat benda lain, asyik buat live. Which is bagus. Gunakanlah live ni untuk benda yang berfaedah. Boleh? Nurihan Halim, good job, dah buat 2 kali sehari. Was it okay? Adakah okay? Nuriha, adakah you rasa lagi best bila buat live? Roslizan, dah edited dah sekarang, alhamdulillah. Harap edited untuk benda-benda yang elok lah. Okay? InsyaAllah saya percaya benda-benda yang elok. Baik, kita akan pergi kepada tip yang ke-6. Macam mana nak yakinkan diri you masa buat live. Okay, pilih tempat yang lebih selesa dan sedap mata memandang. Janganlah kita buat live dekat tempat-tempat yang bila orang tengok sakit hati, orang tengok pemandangan tu. Bersepah. Jadi pastikan kalau anda suka buat live dekat rumah, ada corner. Anda ada set up cantik-cantik, belakang dia ada pokok, ada meja yang proper. Macam contoh saya sekarang. Saya buat live belakang saya tu, kita letak gambar KLCC sebelah malam. Waktu malam, KLCC waktu malam untuk bila anda tengok pun rasa macam seronok sikit. Saya menggunakan lampu. Okay? Jadi pilih tempat yang selesa dan sedap mata memandang. Jadi ada tak kat rumah anda, kat office anda yang anda boleh allocatekan tempat untuk buat live? Okay? Betul kan Nurihan? Sangat best. Say dah naik, view pun dah naik sekarang. Okay? Amelia. Saya dah sebut nama awak sekarang ni. Okay? Alright. Saya doakan awak kaya dan berjaya, Puan Ami. InsyaAllah. Okay. So, yang ke-6 adalah pilih tempat yang selesa dan sedap mata memandang. InsyaAllah. Baik. Tuan Ras dah macam kat bilik berita. Betul. Noah Zuriati Muhammad. Okay, baik. Dan yang terakhir sekali, nombor 7 adalah jangan lupa test live anda dan cek suara sebelum buat live. Okey. Siapa nak tahu cara dia macam mana? Siapa nak tahu? Cara kita nak buat live, kita nak test live tu kita okey ke tidak. Bila kita tengok dia okey ke tidak. Anda boleh buat Facebook group. Anda boleh masuk ke dalam Facebook group, buat test dalam Facebook group tersebut. Alamak, macam teknikal dah pula. Susah. Macam mana saya nak sampaikan ni? Okey. Mungkin anda pandai buat Facebook group. Saya yakin anda pandai buat Facebook group. Anda boleh buat Facebook group anda dengan pasangan anda dengan kawan anda, contoh Facebook group tersebut, dan anda test live anda dalam tu. Buat live dalam group tu. Dia tidak akan keluar-keluar. Dia hanyalah dalam group tu saja, hanyalah orang dalam group tu saja yang boleh tengok. Jadi jangan risau. Okay? Boleh-boleh? Alright. So ada 7 tip yang saya kongsikan hari ini. Very simple. Tapi dia akan membuatkan anda akan lebih ada keyakinan. Baik, saya ada 10 minit lagi sebelum saya tamatkan live saya ni, hari ni. Siapa antara anda yang nak tengok video yang saya nak kongsikan dengan anda, saya nak tunjukkan kepada anda cara nak buat live tanpa bercakap. Siapa nak? Siapa nak saya kongsikan? Wow, Era dah mula ada peminat Facebook. Oh, okey, dah ada orang yang minat dekat you, alhamdulillah. Siapa nak saya kongsikan video, okey, cara anda buat live tak perlu bercakap. Boleh? Boleh saya kongsikan? Macam kursus, terbaik bro, be flexible. Kursus katanya, okey, baik. Baik, jom, Ting, kita kongsikan satu video. Ini adalah anak didik kami yang dia buat live tanpa bercakap. Saya nak kongsikan dengan anda. Jom, kita kongsikan dengan mereka. Alright, siapa yang belajar sesuatu daripada video tadi? Tahniah kepada Puan Rafiah daripada Rafili, tahniah. Fitriah daripada Rafili, tahniah pada beliau. Simple je. Okay, simple saja. Okay, anda boleh buat tadi kalau saya sebagai itu contoh kita bagi, anda boleh ceria sikit, anda boleh senyum sikit, tunjuk tu sambil excited. Bila cerita tu sedih sikit, anda mungkin boleh buat muka sedih sikit. Anda boleh sebenarnya pelbagaikan
cara anda buat live. Sebenarnya yang paling susah kita nak tekan button live tu. Itu benda yang paling susah sebenarnya. Tapi insyaAllah bila kita dah tekan, kita akan boleh tekan lagi. Sebab itulah saya selalu share dengan student-student saya, bila kita nak buat live, gunalah formula 7/7. Anda mesti buat 7 hari, 7 minit. 7 hari, setiap hari 7 minit. Sekali sehari je tuan-tuan puan untuk kita break the fear tu. Okay? Siapa antara anda yang akan buat live lah, janji dengan saya hari ni nak buat live. Lepas ni nak buat live. Start besok. Cari satu waktu, anda stick pada waktu tersebut, katalah contoh pukul 8 pagi, ataupun pukul 10 pagi, pukul 1 tengah hari ke, pukul 8 malam, 8:30 lah especially. Anda nak buat live 7 hari, setiap kali buat live lah 7 minit. Anda carilah konten untuk anda share 7 minit darab 7 hari. Boleh-boleh? Formula 7/7 untuk kita break the fear. Ada momen kita break fear, insya-Allah akan ada banyak benda yang anda boleh lakukan. Tadi saya kongsikan dengan anda sikit je. Tapi kalau sekiranya anda ni sebenarnya orang yang suka masak, pandai masak, contoh pandai masak, pandai mengaji, anda juga mungkin pandai main alat-alat muzik, pandai menari. Menari mungkin kurang sikit lah anda mungkin pandai main alat-alat muzik. Anda sebenarnya boleh buat live menggunakan kepakaran-kepakaran dan juga kepandaian anda. Mungkin anda juga adalah seorang yang pandai mengayam ataupun pandai menjahit contohnya. Anda pandai make up contohnya, anda boleh buat juga insya-Allah. Baik, 7/7. Okay? So, tuan-tuan dan puan, siapa yang nak mula buat live? Siapa yang janji saya nak buat live? Start pada esok lah, esok kita ambil esok. Okay? Alright. Kalau anda buat live, anda mungkin boleh tag saya. Kalau IG, tag di Just Ras Muhammad. Kalau di Facebook, anda boleh tag di Ras Muhammad. Anda tag nama saya untuk saya tengok live anda. Boleh? Siapa nak buat? Siapa nak break fear untuk buat live? Okay? Yes. Saya buat live berkaitan memasak. Azlinda. Wow. Azlinda Yaakob. Terbaik. Siapa lagi? Siapa dah start mula ada idea besok nak buat live apa? Siapa dah mula ada idea nak buat live apa besok? Abah Kerepek nak buat live apa? Okay, Iza, Miza, malu Tuan Ras. Okay, tak apa. Malu is a normal feeling. You malu sebab you tak mulakan. Okay, kalau you dah mulakan nanti garanti malu you akan hilang. Jauh. Okay, akan lari daripada you insyaAllah. Live masak sarapan pagi. Yes, betul. Siapa lagi? Apa lagi idea nak buat? Live nak break the fear. Bukan, itu bukan idea. Itu adalah reason kita nak buat live. Apa lagi? Siapa lagi ada idea? Macam mana nak tukar background? Okey. Alright. Macam saya ni kalau tuan-tuan dan puan nampak kita panggil green screen, kita kena letak kain hijau kat belakang. Okey. Dan kita barulah bila kita gunakan green screen, itu teknikal dah. Saya nak tuan-tuan dan puan mulakan dengan yang simple-simple je dulu. Dekat rumah anda kalau ada tempat-tempat yang anda rasa okey inilah tempat aku nak buat live, dekor sikit and then boleh buat ada meja, ada selfie stick, stand selfie stick yang pegang yang tempat letak iPhone tu, dan pastikan ada cahaya. Sebenarnya benda-benda macam ni murah je sekarang nak beli. Okey? Dan anda boleh start buat live. Anda dah boleh buat live dekat luar rumah, dekat taman, dalam kereta, anda boleh buat live kat mana lagi? Dekat mall contohnya, tapi ketika lockdown ni saya saja buat live kat rumah lah. Okey, live pasal pengalaman manis dalam hidup. Betul. Saya percaya setiap story yang anda ada adalah beautiful story. Story-story yang best kalau orang nak dengar. Okay, kisah anda jatuh dalam kehidupan. Saya dulu tuan-tuan perempuan pernah juga berhutang dengan Along. Dikejarnya Along. Along kejar hari-hari. Last sekali Along terjadi kawan. Itu cerita dululah. Itu pun boleh jadikan cerita juga. Itu contoh yang saya bagi. Pernah kereta nak kena tarik contohnya. Ini cerita saya nak kongsikan hari ni. Saya dulu pernah kereta nak kena tarik. Jadi pada anda yang ada kereta, tolonglah bayar on time. Itu contoh. Kita boleh bagi lagi. Yes. Saya servis akaun kereta buat kat bengkel. Yes. Boleh juga. Cuba kongsikan apakah idea-idea live yang you nak buat. Tapi pastikan dua perkara tuan-tuan perempuan bila nak buat live. Okay. Pastikan dua perkara. Ini boleh menyebabkan orang sakit hati. Orang lari daripada kita. Pertama, internet mesti power. Okay, internet anda mesti power. Okay, kena invest sedikit dekat internet. Cari yang 300 Mbps ke atas. Buat speed test.
Okey, itu nombor satu. Internet sangat-sangat penting. Kedua, anda kena pastikan device yang anda guna tu mestilah device yang sesuai. Kena invest sikit. Pencahayaan yang sesuai. Kena beli sikit lampu untuk bagi. Macam saya kalau anda tengok ini adalah live kita menggunakan lampu. Ada lampu kiri kanan belakang depan saya ni. Belakang tak adalah. Depan saya ada lampu. So dia akan membuatkan muka saya dengan lebih jelas. Okey, saya nak juga bagi tip pada tuan-tuan perempuan, abang-abang kat luar sana yang sadar-sadar tu, yang jantan-jantan tu, jangan risau. Kalau you nak put some makeup dekat muka, foundation ke bedak, boleh, tak ada masalah. Okey, jangan segan. Jangan tiba-tiba aku ni jantan, kena tunjukkan jawab-jawab aku yang besar tu, tak. Okey, kita boleh buatkan kita punya muka ni nampak lebih elok, lebih cantik. Kalau akak-akak dekat luar sana, wanita-wanita yang ayu, cantik, jelita, please put some makeup. Orang suka tengok benda-benda yang elok, benda-benda yang cantik. Kita tahu, memang natural beauty itu is the best. Tapi, if you put some makeup, dia akan nampak lebih interesting. Lebih sedap mata memandang. Boleh-boleh? Alright. Siapa ada idea? Come on. Siapa ada idea? Okey, ada idea yang nak share bila besok nak buat live. Cuba bagi idea dekat sini. Come on. Line tak berapa bagus, you kena figure out macam mana nak improve you punya internet. Sekarang ni ada banyak servis internet provider. Ada banyak Ada daripada TM, daripada time.com, ada daripada Maxi, Cellcom, Digi. Ada banyak yang you boleh try dekat tempat you. Which internet yang sebenar-benarnya boleh bagi you coverage yang bagus. Okay? Alright, tuan-tuan perempuan, kita nak bagi ruang kepada tuan-tuan perempuan untuk bersama-sama dengan Datuk Vira dalam sesi bootcamp. Alright? Malam ni adalah malam ke-6 dan tajuknya adalah kunci naikkan jualan sampai jutaan ringgit. Jadi saya tidak mahu membuang masa. Saya nak drive anda untuk tonton ataupun bersama-sama Datuk Vira. Tapi ingat, hanya setengah jam saja. Kalau anda nak continue, anda perlu ke Instagram Azizan Osman Official. Jadi tuan-tuan perempuan, tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Datuk Vira Dr. Azizan Osman. Silakan. Baru bermula, mungkin sekarang you bermain biola, kesedihan, jualan aku hanyalah 1,000 sebulan, 500 sebulan. Bila you tengok kita share result orang yang buat 1 juta sebulan kan, atau 10 juta sebulan, ada yang buat mungkin 5-10 juta setahun. Semalam kita share list yang buat 10 juta ke atas setakat 5 bulan ni. Alhamdulillah, gladiator. So, mungkin you berada pada state yang kadang-kadang tengok tu semua dan rasa macam, aku ni teruk, aku ni tak capai, aku ni jauh lagi. Of course lah, semua orang bermula masuk. Siapa sini masuk sekolah? Siapa sini pernah ke sekolah? Nah, itu soalan asas. Siapa pernah ke sekolah? Cuba komen. Saya pernah ke sekolah. Siapa pernah ke sekolah? Komen saya. Pernah. Kan saya cakap kan, dia kata saya tak pernah sekolah dulu. So, tolonglah. Pernah ke sekolah. Okey, kalau you pernah ke sekolah, siapa sini masa start dulu, umur 6-7 tahun masuk sekolah, sekolah rendah, terus cikgu bagi you masuk darjah 6? Ada? Ada tak sesiapa sini yang hebat sangat? Yang start darjah 1 patutnya, lepas tu tengok budak darjah 6 dah hebat, terus cakap saya tak nak darjah 1, saya tak boleh. Saya nak terus darjah 6. Ada? Tak ada. Bermaksud apa? Bermaksud ada fasa, ada proses, ada step, ada stages. You know, kalau you tak sabar, you tak mungkin berada pada umur sekarang. Atau kalau mak you tak sabar dulu, you lahir je masa baby, mother you, your mom goes like, aku nak kau terus pakai baju orang dewasa dan terus jadi dewasa selepas sehari bersalin. Tak ada kan? It's a process. So, ramai orang tak sabar dengan proses. Quran pun diturunkan berperingkat-peringkat, berfasa-fasa, berchapter-chapter, berayat-ayat. Bermaksud Allah jadikan manusia ni ada dia punya process of learning dia atau process of phases dia, dan kita kena mampu, macam naik gunung semalam saya share, kita kena mampu lalui fasa-fasa tersebut satu persatu. Okay, berapa orang ready malam ni? Katakan say hi, komen. Yes, ready? Ready? Very good.
Bagi anda yang dah complete ataupun follow sejak hari pertama, dah 5 malam kita 5 malam sebelum ni dan malam ni malam ke-6. Saya nak ucapkan tahniah atas komitmen anda atau anda yang mendengar, menonton di social media, ada masih lagi belum join Zoom session, saya sarankan anda melakukannya sekarang. Lebih baik anda menonton di Zoom kerana anda akan dapat lebih banyak fokus dan sesi kita di social media, dia hanya akan running live selama 30 minit. Di Clubhouse, di mana-mana ruang social media, dia hanyalah running for 30 minit. Bermaksud, we would like to invite you untuk berada kat dalam Zoom. Dan untuk makluman semua, sesi ini dijalankan 100% percuma, 100% kebajikan oleh Richworks. Dia adalah salah satu cara macam mana kita nak membantu mengurangkan rasa gelisah ataupun panik ramai orang yang mungkin risau, takut, terkesan dengan keadaan MCO. MCO 3.0, MCO 3.1 lah, dengan total lockdown punya situation, which ramai orang terkesan, of course. Tetapi sebenarnya, seperti yang kita share beberapa malam dah, tak perlu nak risau pun. Sebab tak perlu nak risau bagi orang yang tahu apa nak buat. Patut risau bagi orang yang tak tahu apa nak buat, insyaAllah. Okay, so malam ni kita tak tahu, kita tak tahu macam mana perjalanan masa kita. Kalau kita tengok beberapa malam ni, Alhamdulillah saya berjaya menghabiskan ataupun menamatkan sesi kita sebelum jam 12. I think itu adalah pencapaian. Pencapaian kita. Walaupun macam mana pun, 3 jam sesi kita. Alhamdulillah. Kalau malam-malam sebelum tu kita sampai 12, 12.30, 12.34, 12.22. Tapi Alhamdulillah dah 2 malam saya dapat berjaya cuba habiskan sebelum jam 12. Bukan apa. Sebab saya fikir kita bagi ajar banyak sangat pun, atau ajar banyak sangat teroverload, nanti otak tu hang. Jadi kita nak you all belajar and then relax, digest, and then buat the next day buat, and then lepas tu buat tindakan apa yang you boleh buat. Orang yang berjaya ni sebab dia buat. Yang gagal ni sebab dia tak buat. Itu je. Kan? Orang berjaya ni dia buat. Dia buat tindakan. Orang yang gagal ni sebab dia gagal bertindak. Tu je sebenarnya, especially bila dah ada ilmu. Kan? So, macam itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sedapnya. Saya minum kopi malam ni. As my starting. Jadi dia tanda-tanda bahaya juga tu kalau saya minum kopi. Saya punya level of energy adalah beza sangat. Tapi insyaAllah lebih berbeza, lebih luar biasa. Sedapnya, ya Allah. Alhamdulillah. Benda yang menarik selain daripada dapat buat benda yang you suka dalam hidup ni, kan? Dapat buat benda yang you suka. Dan kadang-kadang benda yang suka you buat tu walaupun you tak dibayar, tapi kalau you suka, you buat benda tu. So ada satu analogi diberi, kalau you nak capai sesuatu dalam hidup, dan kalau you nak hidup bahagia, potentially cuba buat sesuatu sampai you suka, walaupun mula-mula you tak suka, atau buat sesuatu yang you suka. Either one that you boleh capai. Maksudnya macam ni. Ada orang kata kita nak berjaya, kita mesti buat benda yang kita suka. Kadang-kadang you akan lebih berjaya kalau you boleh buat benda yang you tak suka sampai berjaya. Bermaksud satu hari nanti bila you jumpa benda yang you suka, insya-Allah you boleh buat gila-gila kalau you faham. Okay? Alright, so let's start. Bagi anda yang first time, jangan risau. Ada yang tulis guna brown sugar. Jangan risau, saya punya sugar. Memang saya guna gula yang sihat. Semua pemakanan saya sekarang adalah sihat. Everything. You jangan risau pasal saya. You patut risau pasal poket you yang mungkin tak sihat. Kewangan you yang tak sihat. Hutang you yang tak sihat. Itu you patut risau pasal diri you. Terima kasih sebab care pasal saya. Saya ada doktor juga yang memerhatikan saya. Setiap minggu saya kena check. Setiap minggu 2 kali doktor datang rumah saya untuk check diri saya. So jangan risau pasal saya. InsyaAllah, terima kasih doakan. Tapi saya rasa baik you focus you daripada you fokus kat saya. Okay? Let's focus on you. Right? Now, kita nak mulakan dengan apakah yang diperlukan untuk menjadi seorang millionaire or seorang yang berjaya membina jualan sehingga jutaan ringgit. Topik ini agak interesting sebab saya adalah orang yang menyebut ayat ni. Apa artinya berniaga? Kalau sekadar mengisi masa lapang.
Dan kalian tak pernah buat sejuta setahun, apatah lagi sebulan ataupun seminggu. Dan kenapa saya cakap macam tu? Sebab saya cakap tu konteks daripada segi anak didik saya dan proses perjalanan hidup saya. Let me explain tentang mengisi masa lapang. Let me explain tentang apakah ciri-ciri orang yang boleh membina bisnes hingga jutaan ringgit. Dan siapa nak jadi orang tu? Siapa nak jadi orang yang mampu membina perniagaan dia mencapai jutaan, puluhan, ratusan juta ringgit. Dan dengan itu, you boleh perbaiki kehidupan, you boleh bantu ramai orang, you boleh beri peluang pekerjaan, you boleh berkongsi rezeki dengan ramai orang, and you boleh bina kehidupan yang lebih baik dan memberi manfaat kepada ramai orang. Siapa nak? Siapa nak? So, first rule adalah, jangan buang masa dengan orang yang tak nak. Jadi, saya tak nak buang masa bercakap dengan orang yang tak nak. Kalau you ada orang yang macam, I tak nak. I tak nak bina bisnes sampai juta-juta semua, I tak nak. I just nak cukup-cukup makan, survive, tunggu mati, mana malaikat tak sampai lagi ambil aku, then you are not the person. You adalah orang yang selfish. Hidup hanya sekadar mahu hidup untuk diri sendiri. You tidak hidup sebenar-benar hidup. Ada dua prinsipal atau falsafah penting kalau saya boleh kongsi, yang disebut oleh Profesor Hamka. It's very interesting ayat ni. Ayat ni. Ada yang komen dah 25 tahun berniaga, tak pernah capai 1 juta pun. Kesian. Dan let me define that. Kejap lagi kita nak share tentang falsafah ni. Saya harap tim saya sedia untuk Profesor Hamka. Tapi saya nak share point saya. Tengok sini. Ada beza tak antara orang yang pergi bermain badminton, mengisi masa lapang, dengan bermain badminton sebab nak jadi champion? Ada beza tak dua ni? You main badminton contohnya, hanya sebab nak mengisi masa lapang, exercise, peluh-peluh. Dan you harap dengan main peluh-peluh tu, satu hari nanti you adalah wakil negara boleh main Thomas Cup dekat London. You cakap dengan saya. Boleh ke tak boleh? You sekarang mengisi masa lapang, main badminton, selama-lama ni pun, hanya nak berpeluh, sekarang main dengan orang yang bermain badminton, berlatih every single day, ada coach, ada mentor, you train to be a world class player. Of course, dia mungkin bermula dengan bukan world class, Misbun Siddiq, Rashid Siddiq, Jalani Siddiq, Roger Siddiq, mereka bermula dengan bermain di rumah, tapi mereka tu bermain bukan mengisi masa lapang. Arwahnya Haji Siddiq, ajar Datuk Siddiq, train mereka tiap-tiap hari memang untuk dilatih jadi champion. Sejak kecil, bukan mengisi masa lapang. Betul-betul train supaya mereka build the right foundation sebelum nanti ada orang boleh guide mereka untuk train sampai jadi world class player. So, tapi cuba kita tengok kita punya cara berniaga. Adakah you berniaga selama ni, you seriously berniaga dengan a proper structure, proper training, proper growth, dan ada a proper guidance, dan yang you acquire untuk betul-betul bina untuk jadi first million, 5 million, 10 million, 20, 30, 50, 100 million and more, insyaAllah. Atau you berniaga pun sekadar berniaga. Orang yang berniaga, aku berniaga juga. Mungkin accounts tak betul, marketing tak pandai, tak nak belajar. Buat, buat orang lain macam orang lain berniaga. Beza tak agaknya? I tanya you, beza ke tidak? Beza kan? So, itu umpama dua. Cakap dengan saya, you all kenal tak Nicole David? Kenal? Okay, semua orang kenal dia. Tapi dia tak kenal you all. Kan? Kan? So, dia mungkin, you all kenal dia, tapi dia tak kenal you. Kan? Mungkin dia kenal lah. Some of you mungkin jiran dengan dia. But who cares? Orang yang saya nak cakap adalah, adakah mungkin Nicole David jadi champion squash beberapa tahun sehingga dia gantung raket dia? You rasa lah budak Penang ni, hebat tak hebat kita Malaysia ni. You rasa dia bermain squash selama ni sebab dia bermain kat tepi parit, pukul-pukul pokok, pukul-pukul dinding. Kan? Seronok-seronok bila teringat nak train, tak train. Setahun sekali training. And because of that, dia jadi world class player. You rasa? That's why persoalan dia adalah, you berniaga betul-betul ke? You just mengisi masa lapang. Kalau you berniaga betul-betul, anak didik saya yang betul-betul diajar
Tak perlu 3 tahun pun saya share. Tak perlu 3 tahun pun you boleh capai the first million insyaAllah. Tak perlu 3 tahun. I'm going to show you tonight macam mana orang-orang, mereka-mereka yang the moment mereka committed, you know, follow the guidance, ada kriteria-kriteria saya share kejap lagi. Mereka hit the first million tu tak sampai setahun pun. We shared that so many result for the past few nights and we'll show you again tonight. Ni ayat yang saya sebut. Yang menjadi viral. Semua orang macam kecam saya. Cakap-cakap macam-macam. Betul lah fakta apa yang saya cakap. Buat apa berniaga tapi akhirnya hutang banyak. Terhutang. Berniaga kot. 9/10 rezeki daripada perniagaan. Ada orang cakap, kita berniaga bukan nak kaya. Nak cukup-cukup bayar duit. Macam tu baik tak berniaga? Baik kau pergi kerja. Nak berniaga betul-betul. Nak berniaga betul-betul yang sampai you banner you punya business ni. Boleh solve so many people's problem. You can help so many people sehingga produk you laku, service you laku dan sehingga you can make a lot of money and you can hire more staff. You can bayar more zakat. You can sedekah more people. If any orang cakap, oh apa nak kaya sangat? Apa nak kaya sangat? Kau nak bantu Palestin, kau nak pakai apa? Air Leo. Bersedekah pakai air Leo untuk bantu dia. Tak boleh kan? We have to contribute. Selain daripada kita menulis or whatever. We need strong financial support. Sedikit sebanyak semua orang boleh come together and boom, boleh bantu. You faham tak saya cakap apa? You know? Talk is cheap, everyone can talk. You know? But how much can you contribute? How much? That's why kita kena berusaha untuk perbaiki kehidupan kita. Berniaga tu satu perjuangan. Bukannya hanya satu mengisi masa lapang. Jangan. Saya tengok some of you nak jadi dropship. Jadi dropship. Jomlah jadi dropship ni. Jadi dropship tu. Lepas tu tak buat apa-apa. Training tak masuk. Tak dengar guidance. Lepas tu complain tak boleh buat duit. Bukan tak boleh buat duit. Engkau yang main-main. Kenapa ada je dropship yang boleh buat 10 juta? 15 juta setahun? Why? Apa beza dia dengan you? Kita tunjuk beberapa malam lepas. Yang Nurul Atika. Dia buat last year 11 juta. 11 point berapa juta. Cik Sukma. Sukma. Ayu. Cik Ayu. Umi Yu. Kan? Berapa juta dia buat? As a dropship. Tapi kenapa orang buat dropship tak boleh jadi? Bukan tak boleh jadi. Sebab mentality you daripada awal, you just nak mengisi masa lapang. You tak serius. Exactly Atik. Dalam masa yang singkat. You know, dia boleh dapat balik macam mana dia dapat masa dia dalam business travel dulu. And more. Daripada kosong. Sebab dia bukan buat take things for granted. Itulah sikap dia. You know, kita boleh nampak kejayaan. You tanya apakah ciri-ciri orang yang boleh membina jualan sehingga juta? Dia bermula dengan sikap orang tu. Kita perhati sikap orang tu. Saya perhati sikap seorang-seorang. You know? Saya perhati. Malam ni malam yang ke-6 saya mengajar. Sharp pukul 9 kita start. You know, the session start. Every night for the past few nights. Pukul 9 kita mula. Lepas lagu Jalan Untuk Berjaya, tadi saya baca ada orang komen dekat YouTube tak ada. Apa tak ada pula? Kau masuk Jalan Untuk Berjaya. So kau jumpanya lagu tu. Kan? You don't seek the song serious enough. You know? So, for the past few nights, saya, the Research team, you ingat saya bercakap depan seorang-seorang ni, tak ada siapa kat belakang ni yang support. There's so many people, berapa ramai staff Research kat belakang ni, tolong sana, support setiap platform, komen, jawab, bantu siapa yang nak masuk. You think like, bila saya bercakap, saya seorang. No, we are so serious, sampai pukul 12 malam, 12-1 pagi, dia orang tak habis lagi. To support people, to respond people, to answer to people. That's called commitment, sayang. That's commitment. Walaupun kita ni buat benda ni percuma, but we are so committed to give and to contribute, to help those people yang committed nak dibantu. Saya dah consistently running for the past few nights. Cuba tengok. Orang yang dah follow apa malam. Ada yang malam ni, I tak boleh lah malam ni, ada hal lain lah. I sibuk hal tu lah, That's called commitment. Kalau you betul-betul committed, you will make sure you committed and follow. Mulakan, buat terbaik sampai habis. It shows your attitude. Your attitude menunjukkan kat mana level you dalam hidup.
Macam mana? Betul tak? Kalau itu pun komitmen tak boleh nak bagi, you rasa you akan ada committed nanti follow up pelanggan. You ada komitmen nanti nak train orang lain, nak develop you punya staff. You ada komitmen nanti nak bina bisnes ni daripada kosong naik 10, naik 20, naik 50, naik 100 ribu, naik 1 juta. You ada komitmen sampai habis. Atau you pancit tengah jalan. Baru buat beberapa hari dah pancit. Baru buat sikit dah pancit. Faham tak? Your attitude menentukan banyak perkara. Sikap seseorang. Bangsa yang berjaya, sikap dia macam mana? Bangsa yang gagal, sikap dia macam mana? Sikap dia menggagalkan diri dia. Saya bukan motivator. Saya nak cakap dengan you, this is the first criteria untuk topik malam ni kalau you nak faham. Apakah kunci untuk you bina business capai jualan? Mestilah bermula dengan you. Sikap you macam mana? Kalau learning attitude bukan suruh buat apa, bukan suruh bayar, bukan suruh buat apa. Duduk, belajar, dengar pun tak boleh nak committed. What else you boleh buat? Untuk knowledge yang dah bantu, dengan ilmu yang telah bantu berapa ratus orang tahun lepas capai first million. Spire is one of my mentorship program. Kita ada level atas dia Titan. Ini bukan semua orang boleh berada dalam Titan. Dia tak payah nak tanya, anak je Titan tak payah tanya, malu nanti kalau kita cakap kriteria dia. You mesti dah berada pada satu level. You're doing 50, 100,000 a month sales. You know, itu one of the criteria. Selain banyak kriteria lain, ada interview dia. Jangan tanya lah, tak payah tanya sangat. Biasanya orang akan start dengan Spire. Sebab Spire ni adalah tempat kita train orang jadi Titan. Walaupun dia mungkin start ni baru 10,000, baru 50,000, baru 30,000, baru 5,000. Itu tempat kita train Spire ni. Dan tahun lepas Spire yang kita train mencapai first million daripada lebih kurang 700 Spire, 250 touch first million tahun lepas. 250 people from 700 people touch first million. Macam. Yang lain tengah work in progress. Itu namanya komitmen, tuan-tuan dan puan. Bukan setakat bukan setakat cikgu nak kena committed. You sendiri committed ke tidak? Kan? So that's the first criteria. So kalau you tanya I tadi, what does it take to be a millionaire? What does it take untuk membina jualan sehingga keuntungan sampai juta? First adalah commitment, your attitude and commitment. In doing things. In doing things. Bila kita suruh buat something, you buat. Atau kalau kita suruh buat something, you bagi alasan. Kan? You bagi pelbagai alasan untuk tak buat. Faham tak faham? That's the first criteria. I want to share with you other criteria. Ada the next criteria. So, apakah key kriteria-kriteria ni? Attitude and commitment adalah nombor satu. Learning attitude is another factor yang penting. Learning attitude. Bila saya kata attitude tu, dia melibatkan apa? Tulis. Bila kita kata attitude, dia melibatkan komitmen tadi. 100%. Contohnya, katalah kita nak berlatih jadi badminton player ni tadi. Kalau saya cakap, pukul 9 malam ni training, okey. Pukul 8.30 kita dah sampai. Itu namanya komitmen. Bukannya pukul 9 kita training, coach dah sampai, tapi anak murid tak sampai lagi. Oh, raket terlupa pergi asah. Lupa beli bola bulu tangkis, contoh. Macam-macam alasan, Mana you tidak, belum lagi. Level tu pun tak lepas. Belum cerita training lagi. Level attitude pun tak lepas. Level commitment pun tak lepas. Level understanding the value of time pun you tak lepas. Macam mana nak cerita pasal training dalam court? Time pun gagal. Masa pun gagal. Faham tak faham? So when we talk about attitude, dia melibatkan apa? Commitment, masa. Tenaga. Masa satu bab. You willing to give the time. Ini tak. Cikgu tak habis ngajar lagi. Minta maaf, saya nak minta diri dulu lah. Saya terpaksa keluar awal malam ni. Siapa sekarang nak cari baju jutawan? Kau ke aku? Saya Alhamdulillah tuan-tuan. Saya bukan milioner. Alhamdulillah. Bukan nak sombong. Masya Allah, tabarakallah. Saya bukan milioner. You belajar dengan salah orang. Saya multi-milioner. Dengan izin Allah, saya multi-milioner sebab memang saya multi-milioner. Saya declare tax LHDN. Alhamdulillah. LHDN boleh sahkan saya bayar. Juta saya punya cukai. Dengan izin Allah. Alhamdulillah. Bukan nak sombong. Tidak. Nak bagi tahu, betapa committed yang nak jadi jutawan tu you. You baru nak start.
And we provide this for free some more. Pun tak boleh nak committed. Macam mana? Itu pun dah gagal. Macam mana nak cerita lain-lain lagi? Faham tak? Faham tak faham? Komitmen you. Check balik diri you. Those people yang selama ni buat macam-macam tak jadi. Betul tak saya cakap? Hangat-hangat teh ayam. Tu ciri-ciri yang benda yang merosakkan orang mah. Hangat-hangat teh ayam. Warm chicken shit. Hangat-hangat teh ayam. Kan? Excited sehari je. Lepas tu esok dah macam, oh sakit badan lah, penat lah. Tak larat lah. You know? Macam-macam alasan dia. Denyut-denyut kepala. Banyak sangat belajar. Itu semua adalah sabotaging. Self-sabotage punya situation yang sedang berlaku. You know? Diri you nak berubah, tapi diri you juga yang menjadi penghalang kepada perubahan you. You yang menjadi penghalang utama kepada diri. Warm chicken shit, yes. Kan? Small not die, big trouble people. Correct. Betul. Kan? So, that's why lah yang membezakan kenapa orang berjaya terus berjaya, orang gagal stay gagal. That's the difference. That's huge difference. Adalah attitude dan komitmen dia. Sorry lah, saya start dengan ni sebab saya nak cakap pasal ciri-ciri ni. Ni kunci malam ni. Kunci macam mana nak bina jualan juta. Jangan cerita pasal aku juta lah. Kalau perangai kau pun tak ada nilai jutaan. Nilai kerja tu tak ada nilai komitmen jutaan ringgit. Tak ada nilai value seperti orang nak capai jutaan ringgit. You know? Sabotaging diri. Hangat-hangat teh ayam. Pandai mulakan tapi tak pandai habiskan. You know? Nak mulakan pun bagi alasan. Takut. Nanti apa orang cakap. Malu. Apa lagi? This is not for me lah. Not my level. Kentut not my level. Semua orang kentut lah. Sama je level. Kan? Apa lagi? Malas. Apa lagi? Saya tak pandai lah. Ben kau belajar bermalam ni. Okay, apa yang kau pandai? Okay, kau tak pandai. Okay, fine. Apa yang kau pandai? Beberapa orang gunakan marketing, buat live. You know, saya tadi buat live. Apa yang payah buat live? Tekan button live. Dah start live. 3, 2, 1. Ting, dia start. Ting, start. Satu nak cakap apa? Tak payah cakap. Buat je live tu, diam-diam. Tok bodoh tu. Sebab dia kata, dia takut. Try lah tengok. Susah sangat. Masalahnya hidup ni selama ni banyak sangat alasan. Tu je. Memang patut daftar syarikat, banyak alasan hidup engkau sedang berehat. Tu syarikat dia. Tapi dia takkan dapat pergi daftar. Sebab apa? Banyak alasan. Faham tak faham? You know? So, I'm just telling. Yang dah buat live bagus. It's a good start. You mungkin boleh buat satu hari. Tapi you belum tentu boleh follow. Macam anak didik saya seperti Erika and those people yang nak share malam ni. Konsisten dia. Daripada hari tu, dulu dia start 3 tahun lepas sampai sekarang. Every day masih buat live. Every single day. That's why dia boleh buat 30 lebih juta tahun lepas. Noah. Hanya live saja. Faham ke faham? So, this is the criteria. Commitment and attitude. And your 100% commitment, you bagi masa. You nak capai something, you kena bagi masa lah. Kalau you tak bagi masa, macam mana you nak training? Macam mana you nak buat? Nak jadi world class badminton player, tapi tak nak bagi masa untuk training. Tak nak bagi masa untuk berada di padang, di court contohnya. Bila nak capai? Jauh lagi perjalanan tu. Kan? Kejap datang, kejap tak datang. Memang tak lah. Faham? And then, tak nak bagi masa. Tak nak bagi komitmen tenaga. You know? Nak ambil jalan ringkas, senang. You know? Tak nak put effort in. Contohnya. And then, some people tak nak invest into it. Invest apa? Invest tenaga, invest masa, invest kewangan. Ya, kita punya session is free, but you still need some kewangan untuk apa? Untuk probably get your internet, prepaid ke whatever. Untuk make you be able to access to the knowledge. Walaupun dia free dan bernilai, tapi dia perlukan you punya komitmen juga on your side. Faham ke faham? Faham ke faham? You know? Tak ada benda datang percuma, tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun kita bagi itu percuma, tapi apa yang kita bagi ni so valuable sebenarnya. You tak faham betapa hardship
susah payahnya saya untuk melalui pelbagai jenis cabaran kehidupan untuk mampu be able to understand the game and explain to you for the past few nights. Bukan. Alright, selamat kembali. Kembali ke Facebook, kembali live bersama-sama dengan saya, dan saya dapati ada ramai yang sebenarnya masih lagi berada dekat Facebook, dekat IG, dekat YouTube. Alright, anda belajar sesuatu tak dengan Datuk Wira? Dan saya tertanya-tanya sekarang ni tuan-tuan dan puan, adakah anda sebenarnya memang nak tengok Datuk Wira melalui Facebook, IG dan juga YouTube, ataupun anda nak bersama-sama dengan Datuk Wira dalam Zoom dan tak perlu bayar apa-apa pun? Jadi saya nak cuba nak proses, nak faham. Anda lebih prefer tengok Datuk Wira menggunakan Facebook, IG dan juga YouTube, ataupun anda nak bersama-sama kami dalam Zoom ataupun dalam sesi khas? Ini percuma tuan-tuan, tak perlu bayar. Cuba anda komen sikit. Siapa yang memang suka tengok dekat Facebook? Sesi penuh berlaku di Zoom dan tamat setiap hari jam 12 malam, jam 11 malam, 11.30. Memang dah hari ke-6 dah pun. Siapa kat sini yang tak tahu nak ke Zoom macam mana? Siapa kat sini yang tak tahu nak daftar macam mana? Ni saya tanya ni tuan-tuan perempuan. Saya nak cuba faham ni. Ataupun sebenarnya anda tengah tengok daripada dua device. Siapa kat sini memang ada dalam Zoom? Jom, pergi ke platform sekarang juga. Siapa kat sini tak tahu cara nak join Zoom macam mana? Ada yang suka dan prefer tengok dekat Facebook. Anda tak pernah bagi peluang pada diri anda. Cuba bagi peluang pada diri anda. Saya nak suggestkan pada anda, pergi ke Zoom sekarang. Anda hanya perlu sertai Telegram Azizan Osman Official. Saya ulang lagi sekali tuan-tuan dan puan-puan, Telegram Azizan Osman Official. Mungkin besok, mungkin tim boleh buat QR code untuk orang scan dan terus ke Zoom, terus ke Telegram. Langkah pertama tuan-tuan dan puan-puan adalah mesti ke Azizan Osman Official Telegram. Zoom tak dapat masuk? Dah dapat link ke belum? Adakah anda ada link? Oh, tak ada data. Kalau dekat IG, YouTube, unlimited data. Okey, faham. Okey, sayang. Sebenarnya Telegram pun tuan-tuan dan puan-puan, okey, anda boleh dengar dekat Telegram. Kita continue sesi di Telegram, anda boleh dengar, tak perlu tengok muka. Kalau anda tak nak masuk Zoom, tak ada internet, anda boleh masuk ke link Telegram, daftar di Telegram, sertai Azizan Osman Official dan dengar hanya menggunakan device sahaja. Kita ada voice chat dekat Telegram sekarang yang tengah live. Okey, dah sekarang dah boleh masuk Zoom dah. Saya tengah usher semua orang tengah masuk Zoom sekarang ni. Jom, anda boleh masuk Zoom sekarang. Tapi anda kena masuk dulu dalam Telegram Azizan Osman Official. Saya akan buat live ni sehingga kosong tak ada mata langsung. Maksudnya anda sedang transfer ke Telegram sekarang ni. Yes, kita ada voice chat di Telegram sekarang ni. Come on. Pergi sana sekarang. Sebab sesi tengah hangat ni. Anda tak boleh terlepas sesi Datuk Wira kongsikan tentang kunci naikkan jualan sampai jutaan ringgit. Ini kita nak cerita pasal betulkan mindset, betulkan attitude, betulkan komitmen, betulkan tindakan kita. Bila you betulkan semua benda, insyaAllah you akan dapat tingkatkan jualan you. Guarantee 100%. Kita bukan cakap kosong Kita cakap berdasarkan result yang kita memang dah ada. You betulkan attitude you, betulkan ilmu you, betulkan tindakan you, betulkan perhubungan you dengan orang ramai, betulkan mindset you, betulkan cara you berfikir, dan insya-Allah semua benda akan naik. Bab manusia ni tuan-tuan dan puan, benda yang susah kita nak ubahlah diri kita. Sebab itulah semua benda bermula pada diri kita. Kita dulu kena berubah. Kita dulu kena terima ilmu. Kita dulu kena ada attitude hunger tu. Hunger nakkan ilmu, hunger nak berubah, hunger nak capai lebih banyak. Sebab kita semua ada keluarga, saya percaya. Dan kita semua sengsara sekarang dalam keadaan PKP. Okey, tak tahu bila tamat PKP kali ni. Adakah 14 hari bulan akan tamat lockdown? Kita pun tak pasti tuan-tuan perempuan, figure pun tak turun. Jadi, kita perlu perbaiki diri kita untuk tingkatkan sales kita, jualan kita. Kalau anda belum buat bisnes, anda perlukan push factor untuk anda mulakan buat bisnes. Mungkin anda hilang kerja,
Link Telegram kita dah kongsikan. Tim, kongsikan lagi link Telegram. Kita dah highlight dah link Telegram. Tekan je link terus ke Telegram. Okay? Terima kasih Muhammad Faizul daripada YouTube. Okay, nak perfect dulu, terus lengkap dulu, baru nak komitmen buat live. Ada pandangan begitu. Apa komen Datuk? Okay, saya tak tahu soalan tu pada saya ke pada Datuk Wira, tapi bagi saya nak buat live tak perlu dah nak semua benda perfect. Okay, tak perlu 100% perfect. Mulakan apa yang ada dekat tangan dulu dan kemudian improve. Okay, Waalaikumsalam Naomi. Okay, sekarang ni tuan-tuan perempuan, saya duduk sini, saya tak ada banyak dah perkongsian. Saya nak tuan-tuan perempuan pergi ke Telegram Azhar Osman Official sekarang ni. Pergi sana terus. Join Telegram Official. Kalau tak boleh masuk Zoom sebab tak ada internet, anda boleh dengar secara voice chat. Sambil-sambil baring, gentel-gentel, you know, pegang duit ke apa kat tangan, buat apa, gotel karipap ke apa ke, you know, sambil dengar. Okay? Pergi sekarang. Jangan lepaskan peluang bersama-sama dengan Datuk Wira live. Ini bukan repeat content, ini live content. Datuk Wira tengah bercakap dengan anda. Nak tingkatkan sales sebenarnya bukan produk, bukan teknik. Kita dulu kena berubah. Mindset kita kena berubah. Cara kita berfikir kena berubah. Cara kita bertindak, cara kita lakukan sesuatu, kita punya speed factor, laju tak laju kita bertindak. Ini saya perhati ramai orang buat bisnes, orang komen, orang reply, 50 tahun baru jawab. Adakah kita mempunyai attitude yang betul? Macam mana saya nak masuk? Okay, ada banyak sebab yang kita nak kena betulkan dan nak kena improve setiap hari. Jadi sesi itu sekarang sedang berlangsung di dalam Zoom. Anda nak masuk Zoom, anda kena masuk Telegram Azhar Osman Official dulu. Bila dah masuk Azhar Osman Official, okey, dah masuk Telegram, tim. Tak ada link nak masuk Zoom. Apa yang mereka perlu buat sekarang ni? Kita ada sebenarnya kita ping kan link untuk masuk Zoom, untuk sertai Zoom. Zoom pun percuma tuan-tuan perempuan. Lepas daftar Zoom, kena check dekat email ataupun SMS, kita dah bagi link dan anda terus boleh masuk. Okay, dah masuk Alright, Cun. Siapa lagi? Siapa lagi belum masuk? Siapa lagi belum join Zoom, join Telegram? Senang cerita, anda masuk Telegram dulu. Masuk Telegram, boleh dengar voice chat, sambil tu cari link yang kita akan bagi pada anda secara percuma untuk anda sertai Zoom sekarang. Okey, lepas tu jangan lupa gunakan Zoom link yang sama untuk hari ke-7, 8, 9, 10, 11 dan 12. Cuma besok kita rest. Besok kita cuti. Kita mula balik hari Isnin sampai hari Sabtu. Habis. 12 hari. Lepas tu dah tak ada dah. Dah ada 12 kunci yang kita kongsikan. Kunci utama kejayaan usahawan. Hari kedua kunci memilih produk dan perkhidmatan. Hari ketiga kunci buat keuntungan. Hari keempat kunci pemasaran, jualan dan perkhidmatan pelanggan. Hari kelima semalam kunci memenangi hati dan perhatian pelanggan. Hari ni kunci nak naikkan sales. Nak naikkan jualan sehingga mencapai 1 juta ataupun jutaan ringgit. Okay? So saya nak semua orang pergi ke Telegram Azizan Osman Official sekarang. Jom, let's go!